Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Mat Ali bin Abdullah, Pengetua SMK Datuk Ali Haji Ahmad. Yang dihormati Tuan Haji Jafri bin Tasri, Pengetua Cemerlang SMK Parit Betak, selaku penceramah kita pada hari ini. GPK, GKMP, moderator, semua guru dan semua warga Sedaha. Pada hari ini kita akan mendengar perkongsian ilmu daripada Tuan Haji Jafri. Tajuk perkongsian ilmu hari ini ialah perkongsian amalan baik. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dijemput Ustaz Fuzairi bin Mat Saleh untuk membacakan doa. Dipersilakan. Ila syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran dengan penuh pengharapan. Kurniakanlah pertemuan kami dalam latihan, dalam perkhidmatan perkongsian amalan baik ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu, agar kami memperoleh manfaat kebaikan daripadanya. Seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang Engkau redai. Kami pohonkan darimu, Ya Allah. Semoga pertemuan dalam kursus ini kami dikurniakan limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang berlandaskan wahyu-Mu. Limpahkanlah keberkatan terhadap usaha-usaha kami ini. Ilhamkanlah dalam fikiran kami dan idea-idea yang bernas. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada saat dan detik ini juga kami pohon ihsan dari pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami kesabaran yang mangkak, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat, semangat permuafakatan yang padu, semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang guru dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran kami demi meningkatkan kualiti pendidikan negara ini. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'na wala man yasma'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wadkhilnal jannatal ma'al abrar ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum takabbalallahu. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya ucapan daripada Tuan Pengetua SMK Datuk Ali Haji Ahmad, Tuan Haji Mat Ali bin Abdullah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan pada Cikgu Hawa selaku pembawa acara. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh Al-Fadil Ustaz akan memberi keberkatan pada majlis ilmu kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jafri bin Tasri, Pengetua Cemerlang SMK Parit Betak, yang sudi untuk bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, walaupun
Saya dipahamkan beliau terlalu sibuk, tapi semangat untuk membantu, mudah-mudahan akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang sangat besar. Rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam LDP. Mudah-mudahan pengorbanan kita tinggalkan kelas PDPR yang kita anjakkan ini juga memberi suatu perkara yang sangat baik untuk pengetahuan baru, untuk kita membugarkan semangat baru kita dalam kita meneruskan PDPR fasa yang terakhir mungkin dalam tahun ini untuk tingkatan 5. Jadi pada pagi ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan semua tentang bagaimana kita nak berjaya. Bagaimana nak kita berjaya itu mungkin akan diterangkan secara jelas nanti oleh Tuan Haji Jafri yang telah berjaya membawa SMK Parit Petak daripada sekolah biasa-biasa ke sekolah yang sangat luar biasa. Banyak kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi oleh SMK Parit Petak. Mungkin satu hari nanti kita juga akan pergi membuat penanda-arasan di SMK Parit Petak. Cuma pada pagi ini saya nak pastikan beberapa punca kegagalan. Punca kegagalan yang mana yang ini adalah punca-punca kegagalan yang telah disenaraikan oleh banyak organisasi. Antara kalau kita buat apa pun kita payah nak berjaya, pertama sekali kalau kita buat tak indah, kita tak peduli. Contohnya kita buat LDP pada pagi ini, ada kawan-kawan kita yang tak peduli. Nak masuk ke tak masuk, masuk ke buka sekejap ke lepas tu tinggal bagaimana. Sikap tidak peduli, tidak cakna ni lah yang membuatkan kita akan gagal. Yang keduanya tidak buat keputusan. Nanti mungkin banyak ilmu-ilmu baru yang akan dikongsikan oleh Tuan Haji Jafri. Tapi kita tak buat keputusan, nak berubah ke tak nak berubah. Kalau kita tak ambil keputusan untuk kita berubah, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri. Dan yang ketiganya, tidak yakin diri. Parit Petak lain lah, dia begini. Kita lain, kita begini. Kita tak ada keyakinan diri untuk kita berjaya. Kita kena tanamkan. Saya harapkanlah lepas program ini kita akan yakin diri untuk kita merubah. Yang keempat ialah kita sukar untuk berjaya kalau kita selalu risau. Risau aja bila sekarang ni jumlah yang terinfeksi dengan COVID makin tinggi, daripada 4,000, 5,000 sampai 10,000 sampai 11,000 sampai 17,000 dan sampai 19,000. Kita risau. Ada benda yang kita tak boleh ubah, kita jangan risau. Kita fikirkan apa benda yang kita boleh lakukan. Dan yang kelima, takut ambil risiko. Kita takut nak ambil risiko. Nak berubah takut sangatlah. Kita dah selesa, tak nak ambil risiko. Sebenarnya kita perlukan ada sedikit risiko kalau kita nak berubah. Dan kita yakinlah, kalau kita buat itu dengan nawaitu yang baik, dengan cara yang baik, patuhi SOP, insyaAllah kita akan berjaya. Yang keenam, mata lalat. Kita ubah daripada mata lalat menjadi mata lebah. Mata lalat sentiasa memandang yang negatif. Pandang benda yang buruk-buruk, benda yang busuk-busuk. Kita cari kelemahan, kita negatifkan, kita sukar untuk berjaya. Tapi kalau kita ubah jadi mata lebah, insya-Allah mata lebah akan pilih yang positif-positif, yang baik-baik. Kita melihat kekuatan, bukan mencari kelemahan. Dan yang ketujuh, yang terakhir yang dapat saya gariskan pada pagi ini, kalau nak berjaya, tak nak gagal, ialah I never complain. Kita jangan komplain. Sebab itu kejayaan Datuk Azhar Mansur mengelilingi dunia, dia punya pepatah dia, I never complain. Kerana kalau kita komplain, ada kata-kata, Fuqaha, dia kata kalau kita banyak komplain, sebenarnya kita tidak bersyukur. Dan orang yang bersyukur, tak sempat, tak ada masa nak komplain. Jadi apa pun yang kita buat, kita bersyukur. Mungkin ada dalam hati kita tercetus, Pak, kenapalah buat LDP pagi-pagi, kenapalah tak buat waktu petang. Sebenarnya ada kekangan-kekangan. Setiap apa yang kita lakukan ini, kita pandang daripada sudut yang positif dan kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat. Dan demi sesungguhnya kalau kita tidak bersyukur, takut-takut nanti Allah akan tarik balik nikmat
yang ada pada kita. Jadi akhir sekali saya merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang dapat bersama pada pagi ini. Mungkin kita tak dapat capai 115 orang. Sebab kita jemput juga staf. Tetapi apa yang ada ini, yang hadir hari ini merupakan satu kekuatan kepada kita. Dah lebih majoriti 2/3 yang hadir. Tadi saya cek dah hampir 90 orang. Okey. Jadi saya sangat merakamkan rasa bangga kepada warga Sedaha, dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang cemerlang, Tuan Haji Jeffrey, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian hari ini beliau akan diberikan rezeki yang melimpah ruah, akan diganjarkan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji atas ucapan itu tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada moderator Encik Azul Syahrizan bin Abdul Rahman. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Hawa. Indah bermalam si awan petang berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah. Pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Cikgu Azrul Syahrizan selaku moderator program perkongsian amalan terbaik pada pagi ini berasa amat gembira kerana dapat bersua muka bersama anda dalam satu medium. Saya rasa medium baru untuk kita semualah, Microsoft Team. Tapi alhamdulillah semua dapat kontrol alhamdulillah hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirat yang dia hormati sekalian, sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi dengan restu ilahi. Untuk makluman, hadirin dan hadirat sekalian, sedikit semua orang kata kalau betul tak kenal maka tak cinta. Okay, untuk makluman hadirin dan hadirat, Tuan Haji Jafri bin Tasri Tuan Haji Jafri bin Tasri ada seorang guru pengetua cemerlang di SMK Parit Betak, dan beliau telah berada di Parit Betak selama lebih kurang 4 tahun dan menjadi cikgu pada 3 Julai 1995. Maknanya lebih kurang 25 tahun dah dalam bidang perguruan ni. Maknanya dah hampir orang kata kalau jubli perak, lebih pada jubli perak dah. Okay, berasal daripada kampung Parit Kasan Jegul Air Hitam, Batu Pahat, Johor, dan kini menetap di kampung Seri Rejo Sari Senggarang, Batu Pahat, Johor. Sepanjang perkhidmatan beliau pernah berkhidmat di SMK Paloh Keluang, SMK Senggarang Batu Pahat, SMK Banang Jaya Batu Pahat, SMK Tun Sardun Batu Pahat, dan kini beliau merupakan pengetua cemerlang di SMK Parit Betak, Pontian. Okey, sedikit pengalaman beliau dalam yang pertama adalah menjadi jurulatih olahraga negeri Johor. Bukan kaleng-kaleng lah kata orang tu Jurulatih olahraga negeri Johor. Dan pensyarah KOM bagi khusus level 1 jurulatih olahraga, menjadi SU. Pernah menjadi SU sukan, SU koko, PK koko, PK ham, PK pentadbiran. Maknanya lengkap dah segala ilmu pengetahuan, dan membentang amalan terbaik di peringkat negeri dan juga kebangsaan dengan tajuk Back to Basic, dan menulis penulisan amalan terbaik di jurnal SIP Johor. Air melurut di tepian mandi, kembang berseri, bunga senuduk elok diturut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Saya membuat sedikit background check lah orang kata di Facebook beliau. Tuan Haji Jafri bin Tasri sering berkongsi ilmu bersama dengan anak didik, dan antara program yang menarik minat saya adalah satu program bank makanan. Program bank makanan untuk warga SMK Parit Betak yang kerjasama PIBG dan PIBK SMK Parit Betak. Maknanya dalam keadaan COVID sekarang ni sentiasa cakna dengan masyarakat dan juga anak murid sesuai dengan konsep TS25 yang sering dibawa oleh beliau dengan program transformasi sekolah 2025, di mana elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti yang melibatkan guru berkualiti, pemimpin berkesan dan sokongan PIBG berkomuniti. Saya suka juga dengan satu moto yang dibawakan oleh Tuan Haji, itu Spark One Goal.
Tanpa melengahkan masa lagi, kan saya pula jadi ceramah nanti, saya menjemput Tuan Haji Jafri bin Tasri untuk menyampaikan tajuk beliau pada ini, belajar sebelum diajar. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Azirul Sahrizan sebagai moderator, tinggi sangat dia punya cerita puji itu. Dan Puan Siti Hawa sebagai juruacara majlis pada pagi ini yang saya sangat-sangat hormati. Rakan seperjuangan saya lebih senior daripada saya, Cik Tuan Haji Muhammad Ali bin Abdullah, Pengetua SMK Parit Sedaha, Barisan Penolong Kanan, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Barisan Guru Bimbingan dan Kaunseling, Guru Media, Guru Bestari, rakan-rakan guru dari Sedaha. Rasa saya terus sajalah. Sebenarnya saya satu perkara, walaupun saya telah dilantik sebagai pengetua Cemerlang, tapi sebenarnya saya sangat tak berapa nak berkenan kita gunakan perkataan Cemerlang kerana semua manusia adalah manusia Cemerlang. Itu hanya sebagai satu panggilan kepada seorang insan, tapi kita semua sama. Baik, saya dihubungi oleh PK1 Sedaha, dan pantas betul orang Sedaha buat ni. Hari Rabu, hari Selasa kalau tak silap saya, hari Selasa saya dihubungi petang, lepas tu terus dihubungi oleh pengetua dan terus on aja. Saya pun okey, no hal. Tapi sebenarnya satu perkara lah pada Sedaha ni, sebenarnya saya mengenali Sedaha bukan sekarang, bukan 4 tahun lepas. Saya mengenali Sedaha ketika saya berada di kedudukan penolong kanan hal ehwal murid. Saya organiskan lawatan penanda aras penolong kanan hal ehwal murid Batu Pahat ke Sedaha untuk melihat amalan baik Sedaha Sekolah Penyayang. Pada ketika itu Tuan Haji Hamid dah jadi pengetua dan berada di Sedaha. Itulah kali pertama saya mengenali Sedaha, sebuah sekolah di Pontian. Jadi confused masa mula-mula sampai. Pesona Sedaha ni. Pada ketika itu saya nampak sekali dengan penggawa tu, saya ingat penggawa barat tu Sedaha sekali. Jadi nampak besar Sedaha ni. Rupanya bila dah ada kat Pontian baru tahu. Dia bagi dua. Dan satu perkara dalam perubahan Parit Betak yang saya buat, yang saya tiru, terus terang saya cakap saya tiru daripada Sedaha adalah amalan penyayang dia, pengetua tunggu di pagar. Yang itu memang saya seronok. Saya seronok dengan perubahan itu dan saya laksanakannya di Parit Betak apabila sebenarnya saya dah laksanakan di Tosadun ketika saya PKM dan PK1. Saya ajak pengetua. Alhamdulillah saya dapat Haji Hamdin masa tu pengetua dan dia memang follow that situation. Keadaan tu diikut dan alhamdulillah itu antara perkara baik yang saya dapat daripada Sedaha. Jadi Sedaha ni bukan kaleng-kaleng juga, lebih hebat sebenarnya. Cuma hari ini saya diminta berkongsi. Jadi saya kongsi je lah apa yang patut, sama ada boleh diterima atau tidak. Saya serahkan kepada you all semua. Terutama Haji Muhammad Ali lah. Minta maaf lah kalau perkongsian ini sekadar ada-ada je. Kita pun taklah tahu yang kita buat ni adakah yang terbaik atau macam mana. Mungkin dia terkena masuk jarumnya tu tepat di Parit Betak. Jadi teruskan slide. Saya ingat saya nak cuba bentang gunakan slide sendiri, tak apalah. Dah ada. Ini semua Haji Muhammad Ali lebih hebat. Perubahan ada satu pola penukaran kelakuan ataupun status yang stabil. Saya kena beri gambaran dulu apa berlaku di Parit Betak. Ini tak apa, boleh baca. Bahan saya rasa saya dah share dengan rakan-rakan. Inilah konsep saya di mana-mana di Parit Betak. Bahan, ada setengah orang bila nak present apa benda, bahan disimpan. Tapi di Parit Betak kita amalkan bahan itu di-share dulu. Supaya semua orang boleh tengok. Semua orang boleh baca. Semua orang boleh cari di mana
poin-poin tertentu yang perlu ataupun di study. Kalau ada soalan, dah ada benda yang nak ditanya di part mana, di sudut mana. Saya yakin ramai guru di sini pernah merasa bila pergi meeting kita dalam keadaan tertanya-tanya. Apa dia nak cerita ni? Apa benda Tapi kalau kita dah share bahan, kita dah ada bahan depan mata kita, kita lebih fokus. Baik, balik anda tadi. Ini adalah prinsip kerja saya di Parit Betak. Saya gunakan Spark itu sebagai saya punya singkatan kata macam sedaha tadilah. Yang pelajar harus hormat tu. Kita bermula dengan strategi. Setiap perkara perlu bermula dengan strategi berasaskan data. Data merupakan perkara pertama di Parit Betak. Planning berasaskan SMART. P, smartness, specific measurement boleh diukur dan sebagainya. Rasa semua cikgu tahu. Dan kita ambil tindakan berasaskan perancangan planning yang kita buat. R, reality, berasaskan tindakan sebenar. Dan akhir sekali, knowledge and skill, gabungan ini. Next. Di akhir, dalam gambar rajah ni, di akhir tu yang penting. Sasaran akhir pengetahuan dan kemahiran adalah dua perkara utama. Kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Ini adalah TS25 dan juga diambil daripada PPPIM. Plan pembangunan yang baru itu, itulah matlamat kita. Jangan lari daripada selain daripada ini. Kita nak jadikan adalah kemenjadian pelajar dan sekolah berkualiti. Next. Ini yang kita perincikan. Ramai yang keliru apabila melihat kemenjadian murid. Dalam kemenjadian murid, ada 3 perkara yang difokuskan, iaitu dokumen standard, DSKP, ini tak ada masalah. Kebanyakannya pada guru. Pedagogi juga pada guru. Guru memang perlu pedagogi. Dan yang terakhir adalah pentaksiran. Pentaksiran. Ini je, 3 perkara ni akan menjadikan kemenjadian murid. Baik, terusnya bagi sekolah berkualiti, guru berkualiti, kepimpinan berkesan dan PIBK. Next. Ini asas perubahan Parit Betak menggunakan John Kotter punya prinsip. 8 perubahan, kita bermula daripada isu, kepimpinan, membina moto dan seterusnya yang cikgu boleh baca. Ini kita tak lari. Setiap perubahan yang kita buat, kita akan ikut step by step ini dan setiap benda baru, kita akan pegang John Kotter ini, 8 langkah perubahan. Next. Dan tool pelaksanaan dan kawalan kita adalah PDCA, Plan, Do, Check and Action. Nanti dalam ni akan lebih banyak macam mana tool pelaksanaan dan kawalan ini dilaksanakan. Next. Teruskan. Baik. Bila membicarakan berkenaan dengan belajar sebelum diajar, saya tidak boleh tinggalkan program pertama saya iaitu S4X. Strive for Excellence, berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Jadi minta izin daripada Cikgu Muhammad Ali, saya akan bermula daripada S4X. Bagaimana urutan. Tapi S4X saya tak akan pergi secara mendalam. Saya akan sentuh saja untuk cikgu nampak apa yang berlaku. Next. Teruskan. Next. Patah balik. Patah balik. Lagi. Okey. Ini adalah perancangan strategik kurikulum. Perancangan strategik kurikulum yang kami tak lari daripada ini. Di peringkat awal, rasanya semua warga Sedaha juga tahu dan Pontian tahu. Di peringkat awal tahun 2018, Parit Betak mempunyai strategik untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kita fokus itu. 2017 kita dah bermula. Seterusnya kita perkasakan dalam bentuk tulisan 2018. Pada ketika ini, program-program kita adalah program Back to Basic, program Guru Muda dan BFF, jadual Anjal dan Set. Ini yang kita jalankan. Di Parit Betak kita tidak banyak program-program menggapai bulan bintang.
kita tak ada program-program yang terlalu berterabur. Program kita diselaras pada satu asas, cuma pengisiannya isu. Pengisiannya itu akan dipilih dan disesuaikan mengikut keperluan bahagian masing-masing. Baik, di mana timbulnya Expo Act adalah pada tahun 2018. Pada ketika itu kita baru mula-mula bersama-sama dengan jadual program Guru Muda dan BFM ini, kita dah mula main-main dengan file-file, budak kumpulkan maklumat dan sebagainya. Dan pada tahun 2019, kita memperkasa postmortem. Itu target kita. Okay, next. Teruskan. Ini adalah bila dalam perkasaan postmortem itu, kita laksanakan, kita tetap adakan plan. Dalam pembahasan, saya tak akan ceritalah postmortem tu macam mana. Saya rasa cikgu semua tahu postmortem bermula daripada pembinaan JSI, pembinaan item, penentuan GSI, pembinaan item, kemudian penyediaan soalan yang dipantau secara berkualiti. InsyaAllah di Parit Betak tidak ada lagi soalan tampal, soalan ciplak, soalan apa. Soalan semua dibina sendiri oleh rakan-rakan guru. Berasaskan JSI. Siapa yang ajar? Kita cari JU yang berpengalaman dalam penandaan dan pembinaan soalan untuk kita bina soalan supaya soalan di Parit Betak sangat berkualiti. Kemudian kita bimbing cikgu secara bagaimana menanda dan sebagainya sehinggalah cikgu dapat membina analisis item yang secantik mungkin. Okey. Dan cikgu akan menyediakan satu bentuk postmortem yang begitu tepat. Postmortem yang sebaik mungkin dengan ada SWOT dan sebagainya yang boleh melihat kelemahan dan kekuatan setiap mata pelajaran. Walau bagaimanapun, pada postmortem pertama apabila kita buat checking, kita ada isu. Apa isunya? Next. Sangkut. Isu yang kita dapati, postmortem yang kita laksanakan ni hanya ada pada pelajar. Hanya ada pada guru. Guru yang mahir. Tetapi murid tidak menguasai postmortem. Seterusnya, punca-punca dia. Teruskan. Murid tidak dapat merujuk sekertas soalan yang lepas untuk melihat kelemahan kerana kertas soalan, kertas jawapan dia lepas periksa dalam tong sampah. Murid tidak tahu kelemahan mereka menjawab soalan peperiksaan dan mengulangi kesilapan yang sama setiap kali. Bila dia dah tak ada bahan, dia akan ulang benda yang sama berulang-ulang. Walaupun dia gagal. Murid tidak tahu head count individu dan hala tuju dalam pencapaian akademik mereka. Ini antara punca yang menjadikan postmortem itu tidak capai kepada para pelajar. Postmortem kita buat cantik. Tapi budak tak tahu ETR dia, TOB dia, dia punya OTI 1, OTI 2. Jadi useless postmortem hanya ada pada guru. Teruskan. Maka kita laksanakan Expo Act. Teruskan. Ini contoh-contoh je. Boleh klik kan? Ini contoh-contoh dia punya penulisan lah. Penulisan dia punya OPPM. Kita buatlah. Kita pada peringkat ini kita menyediakan segala dokumentasi. Teruskan. Ini boleh terus saja. Ini teruskan PLC untuk bina tu. Okey, kaedah pelaksanaannya murid melengkapkan head count bagi setiap mata pelajaran yang diambil. Saya buat simple, tak ada file khas, kata orang tu penulisan khas. Yang ada diconteng je kat buku mata pelajaran dia peringkat awal. Di kulit luar muka pertama, muka kedua tu yang kosong warna coklat tu, dia tulis kat situ je dia punya head count. TOV, OT1, OT2 dan ETR dia. Murid menyimpan analisis item, yang ni kita sediakan file. Guru wajib memberi analisis item. Setiap guru mata pelajaran wajib memberi analisis item kepada pelajar. Dan dia simpan, pelajar tu simpan dalam satu file, simpan head count mata pelajaran, kertas soalan, peperiksaan bahan PBD di dalam file Expo Act. Guru akan membimbing murid mengesan kesilapan dan kelemahan dilakukan oleh pelajar semasa ujian dan peperiksaan. Ini biasanya kita buat dalam dialog prestasi. Sebelum dialog prestasi, guru harus berdialog dengan mata pelajaran kelas dia, dalam kelas dia.
Dialog prestasi secara total cikgu, pengetua dengan guru dan juga yang paling penting pengetua dengan pelajar. Guru memberi latihan topik yang sama berdasarkan analisis item. Ini saya tak akan terang terperinci lah. Dia beri latihan 5 minit sebelum, pelajar boleh pilih dah mana yang dia lemah, dia akan jawab yang tu je 5 minit. Lepas tu bakinya dia akan buat sebagai homework. Next. Teruskan, murid dapat mengenal pasti teknik menjawab yang betul dan memperoleh markah yang lebih baik. Maklumat fail SPOE akan dirujuk semasa dialog prestasi. Yang ini dah berlaku. Nanti ada gambar dia. Dialog prestasi kami ataupun hari terbuka dan juga dialog prestasi budak sendiri bentang dengan saya. Hari terbuka, pelajar bentang dengan mak bapak. Cikgu sekadar pembimbing. Pihak pentadbir akan memantau penggunaan fail SPOE dari masa ke semasa. Next. Ini contoh-contoh file yang ada. Cuma sekarang ni dah kurang sikit pasal bila PDPR ni kita tak dapatlah buat macam ni. Tapi still masih on secara kendiri. Nanti naik baru kita semak dia punya file. Next. Ini berlaku pada semua kelas tau. Semua kelas tingkatan 5. Dari kelas pertama sampai kelas ke hujung. Benda ini telah dibuktikan ketika Haji Jasni datang melawat. Rakan-rakan guru datang melawat. Saya memang suruh dia orang sendiri pilih kelas mana nak tengok. Haji Jasni dia terus tengok kelas hujung. Dan Alhamdulillah kelas hujung dia juga dapat membentangkan. Walaupun tergagap-gagap, walaupun tak berapa cantik. Next. Ini contoh-contoh isi dalam pembetulan saya buat dalam kertas jawapan mereka sendiri. Kertas jawapan mereka diconteng pembetulan di situ. Saya tak nak tengok dia buat di kertas lain. Kerana susah untuk dia nak buat semak ulang kaji. Jadi dia jawab di kertas tu yang mana pen merah tu sebenarnya bukan cikgu menanda sangat. Bukan yang cikgu menanda. Yang banyak pen merah itu adalah pembetulan yang dibuat oleh pelajar. Hasil daripada perbincangan yang dilaksanakan. Teruskan. Kesannya ada impak keberhasilan Pareto. Semua kertas soalan dipulangkan. Saya tak pasti. Sekolah saya, perkara pertama yang saya hadapi adalah cikgu tak pulangkan kertas soalan, kertas jawapan kepada pelajar. Tanda, markah ada tapi kertas tak ada pada budak. Sejak program SPOE ini, perkara itu dapat saya selesaikan. Semua guru pasal budak yang kejar kertas jawapan dia daripada rakan-rakan guru. Alhamdulillah. Soalan ujian dan peperiksaan tidak hilang dan boleh dirujuk. Pelajar tahu analisis pencapaian akademik, headcount dan hala tuju akademik mereka. Kemenjadian murid untuk bertutur dan menerangkan kelemahan mereka ketika menjawab dan tidak mengulang kesilapan yang sama. Next. Meningkatkan prestasi akademik murid sebagai eviden hari bertemu pelanggan, hari terbuka sebagai dokumentasi PBD, penandaan guru dapat dipantau. Yang ini yang kedua, yang penting. Dulu penandaan cikgu ramai yang menanda tak mengikut format SPM. Sejak program ini dilaksanakan, hasil pemantauan oleh pelajar sendiri, bukan guru, bukan PK, bukan pelajar akan mempertikaikan penandaan guru jika ada terdapat perbezaan antara mereka dan rakan mereka. Akhirnya, dengan PLC, dengan kursus dan sebagainya, kualiti penandaan rakan-rakan guru SMK Parit Betak, saya tak kata level SPM tapi hampir menyamai. Kerana pemantauan sendiri dilakukan oleh pelajar. Pelajar dah tahu dah. Bahagian ini penandaan dia macam ni, patut markahnya boleh segini. Ini semua ditekankan dalam program SPOE. Akhirnya, kualiti penandaan guru sangat meningkat. Saya yakin di sekolah saya sebelum ini ada guru yang menanda satu muka tu satu garisan saja. Satu penandaan sahaja. Saya jumpa cikgu kertas tak bertanda, terjumpa dalam laci guru, markah ada. Benda ni berlaku. Saya tak nafikan, di Parit Betak berlaku. Saya tak malu untuk penjelaskan benda ni. Tetapi dengan kaedah ini, alhamdulillah, tugas hakiki kita
iaitu mengurus peperiksaan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Next. Ini evidence di mana masa mak bapak dibentangkan oleh anak-anak mereka tentang pencapaian peperiksaan mereka pada hari terbuka. Guru sekadar duduk untuk memantau. Kalau cikgu tengok tu gambar-gambar tu semua dengan mak bapak dia orang. Next. Dialog prestasi memang budak pengetua datang lenggang kangkung. Tapi pelajar dan guru akan datang penuh dengan fail. Kerana mereka akan dibentang dan saya minta mereka tunjukkan evidence mereka. Next. Ini lawatan-lawatan yang dilakukan oleh beberapa buah sekolah dan saya minta dia pilih kelas mana dia nak pergi, tanyalah. Dia orang bentangkanlah. Terus. Baik. Itu tadi macam mana Expo Act asas budak berkenaan dengan head count, berkenaan dengan apa kelemahan dia, apa kekuatan dia, apa dia nak cari, dia dah tahu. Daripada sini, asas ini kuat. Bila pelajar tahu, ini juga adalah sebahagian daripada program yang menyebabkan kehadiran pelajar tinggi. Kehadiran pelajar. Asalnya kalau kata Pak Betak ni bolehlah, semua Melayu, Pak Betak ni bolehlah. Sebenarnya, kali pertama saya masuk Parit Betak, saya berjumpa dengan Ketua Polis Pontian. Ayat dia, cikgu, standby, kes dadah tertinggi di Pontian, Parit Betak. Kes sosial tertinggi di Pontian, Parit Betak. Kes judi tertinggi di Pontian, Parit Betak. Ketua Polis Pontian ketika itu. Dan pada tahun yang sama, saya jemput Timbalan Pendakwa Raya kes Juvana Negeri Johor untuk beri talk kepada pelajar-pelajar Parit Betak. Dia ulang ayat yang sama. Dan kehadiran Parit Betak dulu adalah di bawah 90%. Jadi Parit Betak bukan kaleng-kaleng. Saya ada kes. Mula-mula masuk saya kenal pasti ada 13 kedai handphone ataupun kedai-kedai lain yang berselindung digunakan kedai-kedai ini sebagai pusat judi. Mula-mula saya sampai Parit Betak, saya sampai Parit Betak biasanya paling lewat saya sampai sekolah 6.30 ataupun 6.25. Saing-saing orang keluar sembahyang subuh daripada surau depan tu. Orang baru keluar daripada depan surau ada satu kedai telefon. Masyarakat Parit Betak baru keluar daripada kedai telefon tu pukul 6.30 pagi. Betulkan telefon di Parit Betak. Kedai telefon buka sampai 6.30 pagi. Orang keluar dan betulkan telefon. Sebenarnya dia orang berjudi kat dalam tu. Punca dia adalah Parit Betak dibanjiri oleh pendatang asing. Jadi kehadiran memang sangat mengecewakan. Tetapi bila kita beri dia apa sebab dia kena datang sekolah, kenapa dia perlu datang sekolah dan dia maka pada ketika itu peningkatan kehadiran pelajar ke sekolah agak meningkat. Peranan PKM, peranan kanan bidang, peranan guru bimbingan dan kaunseling tidak kurang hebatnya. Baik, pada tahun 2020 ada lagi satu isu. Teruskan. Sebenarnya pada tahun 2020 sebelum PKP, strategi kita dah habis memperkasa postmortem pada 2019. Kita dah buat intervensi Expo Act pada 2019. Maka pada 2020, kita punya fokus adalah PAK 21. Bila budak dah tahu dia punya kelemahan apa benda, jadi dalam kelas tu dah wujud suasana pembelajaran yang sangat positif. Maka pada tahun 2021 kita pegang kepada PAK 21. Kita nak membugarkan PAK 21 di Parit Betak. Tapi Parit Betak bukan PAK 21 yang prasarana. Bukan, saya tak adalah suruh cikgu buat tanda nama, jempol lah apa benda tu, tak ada. Saya tak fokus pada itu. Saya fokus pada 4.4.1, saya fokus pada 4.6.1 di mana pada level itu SKPNG 4
4.4.1 itu bagaimana cikgu boleh membugarkan pelajar dengan soalan-soalan yang lebih kreatif, hebat, menjadikan pelajar terangsang untuk menjawab, untuk mengeluarkan idea-idea yang lebih bernas. 4.6.1 adalah berkaitan dengan penglibatan murid. Saya fokus PAK 21 adalah di situ. Di standard 4.4.1 dan di standard 4.6.1. Okey. Pada peringkat awal kita bergerak secara total. Semua kelas kita laksanakan. Teruskan. Walau bagaimanapun, bila kita teruskan, bila dalam pelaksanaan tu kita buat juga intervensi, terutamanya apabila kita dah mula diwar-warkan dengan pandemik COVID-19. Maka apabila sekolah dicutikan, saya rasa semua berlaku pada semua tu. Dan kita ada on off, naik sekejap, turun sekejap dan timbul kat situ isu. Apa isunya? Kita tengok isunya. Next. Isu yang kita dapati dalam program ini, PDPC PAK 21 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Puncanya, silibus masih tidak dapat dihabiskan. Betul tak cikgu? Masa lepas naik pandemik, kita silibus berjujai-jujai lagi belum habis. Cikgu kalang kabut nak habiskan silibus. Dah tak ada dah PAK 21 dah. Tak wujud dah suasana PAK 21. Yang wujud kena pula Jeffrey Tasrinya, Haji Jeffrey dia sibuk. Sudah dah habis belum? Silibus dah habis belum? Mampu mengapu dia orang. Menggelabah nak habiskan. Bila saya tengok dalam kelas, agak kocar-kacir dari segi PAK 21. Saya tak sebut berkenaan kelas itu kocar-kacir tongkin terbalik. Tak. Tapi pelaksanaan PAK 21 tak berlaku. Masa PDPC terhad kerana guru terpaksa ulang kaji melata pelajaran tingkatan tepat. Rasanya Sedaha juga perasan. Masa tu tingkatan 4 lupa terus diorang. Diorang lupa tentang tingkatan 4. Jadi cikgu terpaksa mengulang dan sebagainya. Minat murid di dalam kelas terlalu rendah. Macam baru belajar. Betul tak cikgu? Lepas COVID, masa tu kita tak ada PDPR. Dan PDPR kita huru-hara. Peringkat awal PDPR, Parit Betak hanya ada 2 kelas satu hari. Jadi tak tersentuh segala-galanya. Jadi kita teruskan. Maka ini contoh plan, ini tak payah tengoklah cikgu. Ini dia punya plan operasi. Kalau saya tak tunjuk nanti kata Haji Ali saya tak ada rancang main buat-buat je kan. Adalah kita rancang sikit-sikit dia punya plan operasi OPPM dia teruskan. Ini lagi dia punya plan operasi ini teruskan. OPPM, kita sediakan dokumen OPPM. Ini kalau SIP nak untuk TS25 sekurang-kurang ada lah. Jadi rasa Sedaha pun dah mula masuk TS25 akan datang ataupun dah masuk belum? Teruskan. Ini antara bahan. Apa yang dimasukkan dengan belajar sebelum diajar? Okey. Sebenarnya sama dengan flip. Benda ni dah saya buat sebelum ni. 2019 saya dah mula BSDA. Saya lebih kurang banyak macam tu. Setahun sebelum kita masuk kepada program, tahun 2019 kita just buat aja dulu. Buat tanpa didokumenkan. Yang saya sebut 2020 ni dokumen ni sebagai resminya. Benda ni dah dibuat 2019 masa kita isu postmortem. Seperti postmortem kita dah buat 2017 tetapi kita buat penulisan dia 2018 kita dah buat. Tapi penulisan secara formalnya kita buat pada 2019. Dan BSDA ni kita dah buat pada 2000 ni. Bila kita nampak kekangannya jelas terbukti masa pandemik COVID, maka saya bugarkan dia sebagai satu program khas. Belajar sebelum diajar, dia sama dengan program Flip. Tapi Flip timbul selepas saya buat. Di mana guru-guru menyediakan bahan awal. Macam saya tadi, sebelum saya bentang, saya sediakan, saya bagi bahan. Tapi terlalu lewat lah. Setengah jam sebelum, saya rasa PK1 ada kongsi bahan tak kan? Kalau tak, dia takkan boleh bentang kat sini kan? Bahan itu diberi seminggu sebelum. Kita tetapkan setiap hari Khamis, Rabu atau Khamis, guru-guru sediakan bahan dan diedarkan kepada para pelajar. Apa yang dia nak ajar minggu depan. Apa yang dia nak ajar minggu depan. Dan guru pelajar
diminta untuk buat ulang kaji pada hari Minggu dengan cara pemantauan. Mungkin soalannya, mana tahu dia belajar ke tak? Pelajar wajib menyediakan nota kecil. Pelajar wajib menyediakan nota kecil. Kalau kita nota poket lah. Nanti boleh saya tunjukkan kat gambar-gambar dia. Okey, next. Ini dia punya PLC, tak payah teruskan. Teruskan. Saya cuba nak habiskan dalam 9.30, lepas tu saya lebih suka soal jawab. Guru mengandalkan modul BDSD, bahan edaran diserahkan kepada pelajar pada hari Rabu atau Khamis. Pelajar membuat latihan modul BSD pada hujung minggu. Guru akan mengajak topik berkenaan dalam PDPC akan datang. Okey, modul dia ni cikgu, latihan-latihan yang merangkumi bab yang dia nak ajar. Modul ni adalah latihan-latihan yang merangkumi bab yang dia nak ajar. Budak kena jawab dulu latihan tu. Bila dia nak jawab, dia kena baca. Betul? Bila dia kena baca, dia kena sediakan nota kecil. Guru akan membincangkan jawapan bagi latihan modul BSD bersama dengan pelajar. Next. Apa Pareto yang saya dapat daripada program BSDA? Silibus dapat ditamatkan dengan lebih cepat dan jimat. Kenapa? Budak dah belajar. Jadi, budak akan pick out mana yang dia tak faham. Dia akan terus bersoal jawab. Pengajaran pembelajaran tu jadi pendek, lebih banyak berinteraksi. Saya pernah cerita dengan Haji Ali. Apa berlaku? Guru ustazah saya kena tegur dengan pelajar kerana silap memberikan fakta. Sampai level macam tu. Dan yang menegur dia bukan budak pertengahan. Bukan budak cemerlang. Budak sederhana yang menegur dia. Kenapa sampai budak boleh tegur dia? Kerana budak dah tahu maklumat. Apa yang dia nak belajar. Budak dah study dalam internet. Seperti yang tuan-tuan tahu, saya dah bugarkan Frog VLE pada tahun 2017. Kemudian bila bertukar kepada D5, satu-satunya sekolah di Parit Betak yang 100% cikgu dan guru pelajar login dalam D5. Saya tahu ramai sekolah kata macam mana Parit Betak main wayang ni. Boleh budaknya 100%. Jujur saya cakap, saya pinjam daripada PPD ada 80 tablet. Dan makmal yayasan saya 20 biji on semua. Makmal TMK saya 20 biji on semua. Total saya ada 120 biji. Pelajar saya baru 600 lebih. 650 lebih. Jadi bila kita rotatekan dan setiap guru diwajibkan sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali masuk atau menggunakan tablet. Menggunakan platform D5, kalau dulu menggunakan platform Frog BLE. Jadi peringkat awal, asas budak dalam untuk dia akses, nak cari maklumat, nak cari bahan, dah tak ada isu. Isunya cuma line internet teruklah, lemahlah dan sebagainya. Tapi itu pada sekarang dah banyak perubahan. Jadi macam mana pelajar nak cari bahan, kita dah dulukan. Kita dah proseskan dulu. Kita dah ajar dia D5, dah ajar dia Frog BLE. Sebenarnya bukan ajar D5 macam mana yang D5 nak. Saya cuma galakkan pelajar mencari bahan menggunakan internet. Ini salah satu faktor penggalak. Bagaimana belajar boleh belajar sendiri. Guru lebih bersedia untuk PDPC yang akan dijalankan. Bila macam ni, guru lebih bersedia. Guru saya sekarang ni kalau nak masuk kelas, dia kena study lebih hebat daripada pelajar. Penandaan guru dapat dipantau. Sesi PDPC lebih singkat, dapat dilaksanakan latih tubi pengukuhan. Latih tubi hari-hari boleh buat. Pasal masa PDPC jadi pendek. Tapi janganlah kita mengaku yang bukan-bukan. Kan? Sebagai dokumen PPD, yang ini paling penting. Bahan untuk guru ganti relief dah tersedia. Guru relief sekarang dah tak ada masalah nak masuk kelas. Kalau dululah. Ataupun sekarang PDPR, kalau dia terpaksa ganti guru, dah tak ada isu. So, ayat dia keluar simple je. Apa bahan BSDA yang cikgu bagi? Budak dah cabut dah. Apa benda yang dia perlu belajar minggu tu. Jadi bahan relief dah tak ada isu. Awalnya Parit Betak kita gunakan file relief.
Tapi file relief ni bahan dia makin lama makin susut, nak bina susah. Jadi sekarang bahan relief cikgu datang berlenggang, tak payah bawa apa-apa kalau relief. Masuk kelas, cuma sebut aja apa BSDA yang cikgu beri untuk kelas ini, waktu ini. Jadi budak dah keluarkan. Budak dah beritahu. Kalau cikgu tu mampu bincangkan, bincangkanlah. Kalau tak, cikgu suruh budak-budak buatlah nota kecil dia. Ataupun buatlah program yang berkaitan dengan BSDA. Jadi waktu senggang kelas kalau bersemuka di Parit Betak, insya-Allah saya berani jamin memang tak akan dapat 100%, tapi kebanyakan kelas akan pelik tengok budak sibuk dengan program BSDA bila ada waktu cikgu tak datang. Okey, teruskan. Teruskan. Secara ringkasnya, program telah dilaksanakan dan menjadi rutin. Bagi tingkatan 5, dia dah jadi rutin. Bagi tingkatan 3 dan 4, masih diproses pemerkasaan kerana pandemik COVID. Bagi tingkatan 1 dan 2, baru pengenalan dan mereka ni tak nampak pasal kita 1, 2 ni tak jumpa pun budaknya. Tapi tak apa. InsyaAllah, satu masa kita dapat berjumpa balik, kita akan fokuskan balik. Tapi buat masa ni, tingkatan 5 dia dah jadi rutin. Dia dah jadi rutin dan dia kadang-kadang minta daripada cikgu, apa bahan untuk minggu depan. Ini saya jumpalah pasal saya berada di semua kelas PDPR, sama ada kelas kecil, kelas besar, kelas orang yang cikgu keluar, kelas sejarah 5 Ibnu Sina contohnya, saya ada dalam tu. Saya ada satu handphone sendiri yang terpaksa saya sediakan untuk memantau PDPR guru. Jadi saya nampak setiap pergerakan guru-guru tu dalam PDPR. Kalau cikgu tengok dalam ni, ini adalah PDPR saya. Guru-guru PDPR sepanjang-panjang ini. Ini semua khas untuk PDPR. Dan ini hari dia tengah berjalan. Jadi kita nampak. Baik, teruskan. Ini dia punya lampiran, bahan-bahan dia. Teruskan. Ini pelaporan dia. Ni okey, cikgu, bahan. Cikgu tengok, kalau nampaklah, kalau cikgu nampak, dua bahan ni adalah bahan yang sama untuk ada BSDA. Tetapi satu bahan disediakan jawapan pilihan. Di bawah ni kalau tengok, kalau kita melihat pada benda ni sebelah kiri. Sebelah kiri dia ada jawapan pilihan. Ini untuk budak yang lemah dan sederhana. Bagi budak lemah, tinggi dan sederhana, tinggi dan cemerlang, kita bagi bahan yang sama contohnya, tetapi tak ada pilihan jawapan. Ini dia punya bahan. Next. Sama juga macam ni. Bahan dia sama. Tetapi dua bahan yang berbeza. Kalau kelas hujung, kita bagilah yang ada pilihan jawapan, jadi seronok sikit dia nak buat. Kelas cemerlang, kita bagilah bahan yang tak ada jawapan langsung. Jadi daripada soalan-soalan ini, dia orang akan study. Dia orang akan buka bab tu, tak cuba menjawab dan sebagainya untuk dia bersedia pada minggu depan. Dan bahan inilah digunakan nanti sebagai perbincangan. Next. Ini cikgu yang saya katakan. Nampak tak cikgu ada nota-nota kecil tu? Itulah buku-buku dia tu. File-file dia yang digunakan sebagai BSDA. Dan setiap kelas ada. Tapi janganlah letak harapan tinggi. Kalau kelas Ibnu Sina kelas pertama tu memanglah dia punya bahan kau cuy. Inilah yang saya tunjuk. Dalam gambar ni takkan saya nak masukkan kelas hujung. Kan? Jadi saya tunjuklah yang mantap. Kelas hujung berlaku. Tetapi tidaklah sesempurna ini. Dia masih ada nota kecil. Masih ada latihan-latihan dia cuba buat dalam kertas jawapan ataupun kertas BSDA yang diberi. Tetapi tidaklah sesempurna kelas yang terbaik. Saya yakin itu cikgu faham. Next. Ini dokumentasi bergambar dia. Itulah yang ditunjuk tu, yang dipegang tu nota kecil. Yang kalau cikgu tengok atas meja tu ada hijau, kuning, itu nota kecil. Saya panggil nota kecil, ada orang panggil nota poket. Kalau sekarang ni ada yang tunjuk kat saya, dia dah tampal kat dinding. Kat dinding bilik dia tu dah penuh ditampal dengan nota-nota kecil.
Yang kelas hujung pun tunjuk juga kat saya. Seronok dia nak tunjuk. Dia dah buat juga nota kecil. Mana BSDA masih berlaku dalam PDPR. Next. Terima kasih. Itulah cikgu. Agak-agak sampailah. Betul di 9.30. Saya terlebih 2 minit. Saya target memang cikgu dah tengok. Bahan juga saya PK1 dah bagi pada semua cikgu. Bahan. Jadi saya buka. Kalau nak lebih mendalam, kemukakan soalan. InsyaAllah saya akan cuba jawab mana yang mampu. Kalau tak boleh, saya diam-diam. Silakan. Haji Ali. Ji? Ya, saya. Boleh Ji? Alhamdulillah. Untuk makluman Tuan Haji Jeff, bersama-sama kita juga ada rakan pengetua daripada SMK Perkenanas, Cik Sa'aris. Okey, juga rakan penolong kanan daripada An-Nur, Puan Nur Kamariah. Kau bergapu betul. Apa pasal kau ajak diorang? Diorang lagi hebat daripada aku. Aku kelentor kerja tu tadi. Okey, teruskan. Okey, boleh aku sampaikan. Tapi nak penjelasan, saya lebih suka soal jawab. Ada soalan? Sa'aris ada? Ya, Cikgu Sa'aris ada. Kak Mariah aku malulah. Kak Mariah, mana Kak Mariah? Puan Kak Mariah? Itu lagi hebat tu. Itu orang cemerlang hebat. Saya cuba nak ikut dia, tak terikut lagi. Puan Kak Mariah ada ke tu? Ya, saya. Tak ada. Saya nak belajar.